Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market untuk hari ini dan juga apakah result technical analysis kita di semalam. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market dulu untuk review market secara keseluruhannya. So guys, inilah Coin Market Cap. So kita tengok apa yang jadi ke market untuk semalam. Mesti agak menarik untuk berlaku semalam. Agak banyak yang bullish. Bukan banyak bullish, majority semuanya bullish. Alright, kita tengok apa yang berlaku di total market cap. Untuk semalam, untuk ditinggalkan dalam 1.4 trilion. So total market cap masih lagi dalam 1.4 trilion, which is untuk tempoh semalam tak banyak berlaku perubahan, hanya sedikit saja. Dan yang expectkan akan berlaku lebih banyak lagi. Macam nanti kita akan tengok chart, adakah ada sebarang resistance di kawasan tu. Dan kita tengok untuk detailnya, market cap dah pun meningkat banyak 1.32%. Dan tengok volume 91 semalam, volume meningkat sikit. Malam dalam 80 bilion lebih. 80 bilion lebih. Nah, malam ni 90, pagi ni 91, which kita tengok ada peningkatan banyak 5.62%. And then BTC dominant meningkat juga 47.7, which is kalau tengok semalam dalam 4.6. So which is kita tengok lah, mungkin sedikit BTC melakukan kejatuhan, maybe sedikit. Sebab apa kita tengok, sebab ni altcoin pun semalam naik. So which is sekiranya BTC dominant naik, akan nampak, probably akan nampak balik perubahan bila BTC naik. BTC turun naik, BTC akan jatuh sikit, which is nanti kita tengok di chart lah, tengok apa akan berlaku. Dan kita tengok dominant meningkat juga 1.59, which is untuk tempoh semalam very good sebenarnya. Dalam market very good. Sebab apa? Money flow ke dalam dunia kripto banyak lah, which is semalam tengok dalam 1.3 dan 1.4, which is tengok ini increase pun dalam 1.32. So very good. So let's go, kita tengok harga semasa untuk coin untuk pagi ni. Pagi ni BTC dah pun sampai ke 36, macam cakap, untuk expected untuk price itu stabil di kawasan 36k. Tu kita tengoklah, sebab apa kita ada kawasan recent tu. So probably ini lah sebab disebabkan kita tengok semalam tak berapa rancak tu lah untuk tempoh semalam untuk price naik lagi lebih di atas 36. Tu expect naik lebih sedikit atas 36, dan hari ni kita nampaklah boleh dapat rebound sedikit untuk 36 ataupun retest. So kita tengok berapa peningkatan untuk tempoh 24 hour untuk BTC 4.49%, dan dalam masa 1 minggu 10%. Untuk masa 1 bulan dah pun gain 0.1.3, which is very good. Sebab apa? Kita tengok untuk tempoh seminggu pun recover, tempoh sebulan pun dah pun recovery, which is very good. Tu sekiranya berlaku lagi peningkatan dalam Bitcoin at least sampai ke 42, kita akan recover at least untuk 2 bulan kejatuhan kita sebelum ini, which is itu very good lah. Dan kita tahu kita ada resistance yang paling besar, iaitu di 42. Kita perlu break 42 lah untuk meneruskan lagi momentum buruan. Dan untuk Ethereum sedikit bagus untuk malam ni. Malam tadi hampir 2.2k, which kita tahu sebelum ni kita ada 1.7, 1.8 dan 1.9k. Malam bila ada sedikit kenaikan untuk BTC dan altcoin lain pun ikut turut sama melakukan kenaikan. Kita tengok untuk Ethereum lah, naik hampir 2.2k di antara untuk tempoh 24 hour 4.39, untuk 1 minggu 15, tapi untuk sebulan masih belum recovery. Macam kita tahu, apabila sekiranya BTC masih lakukan peningkatan, kita akan nampak lah untuk recovery. Itu very good untuk secara keseluruhannya untuk Ethereum. Tengok Binance pun dah kembali ke atas $300, which kita tahu yang harga tertinggi dia adalah hampir $700. Tu which is siapa yang beli Binance. And then Zul pun maknanya nak kumpul juga Binance ni sebenarnya, which is supaya bajet untuk altcoin dah habis. Now tinggal bajet untuk Bitcoin je. Tu which is tak apalah, nanti mungkin Zul akan top up sikit lagi untuk BTC juga, ada untuk altcoin sedikit. So untuk saya 24 hours 4.06%, untuk minggu 13%, which is untuk monthly masih lagi belum recovery, masih lagi down 8.27%. Macam kita tahu, kita dah baru 3 bulan kita dah berada di harga yang orang kata harga yang menurun sebanyak dalam masa dah habis kurang 3 bulan dah, daripada bulan 4, bulan 5, bulan 6. So bulan ni, bulan 7, hari ni adalah hari last di bulan 6. Tu probably kita tengok macam mana close, monthly close. Dan besok kita akan tengok lah
Probably tengok macam mana untuk bulan Julai, which is Zul expected bulan Julai lebih bullish. So boleh expected harga akan lebih naik lah, which is bukan saja BTC, Altcoin lain pun akan naik juga. So tengok Cardano hampir ke 1.4, which nanti kita tengok chart adakah berjaya sampai 1.4 dan 1.38 untuk daily 4.27, untuk weekly 18.85, untuk monthly masih lagi gagal, masih jauh lagi ketinggalan 14% untuk Cardano, which is expected bila bulan 7 dan bulan 8 atau bulan 9 kita expected untuk smart contract release. So very good lah untuk bila smart contract release untuk Cardano, itu expected harga akan naik dengan cepat lah untuk Cardano. Dan Dogecoin hampir ke 2.03 balik, very good sebenarnya. Zona Dogecoin ni berada di atas 0.30 sen, 30% dolar. Sebab apa? Di kawasan itulah kawasan kita pun ada sedikit support, which kalau break itulah break pattern bullish, which is expected price akan lebih tinggi lah. Expected tu mungkin adalah sampai 104 ataupun 05, which nanti tu akan pergi ke chart untuk tengok juga untuk Dogecoin. So untuk RSP, very good untuk RSP, daripada 0.6 kembali 0.7. So expected another 10 sen untuk sampai tu punya kawasan pattern ataupun 0.8. Macam cakap, SRP dan Dogecoin ni perlu berada di kawasan sustain lah. Macam Dogecoin perlu berada di atas 0.3, SRP perlu berada di atas 0.8, which is bila berada di atas tu potensi untuk naik tu lebih cepat lah. Bila kat kawasan itu kita ada resistance, so which is kita break sikit kawasan itu, very good untuk at least price tu. Kalau SRP at least sampai balik ke $1. So which is kita tengok untuk Dogecoin recovery untuk minggu banyak 40%, untuk SRP 25%, tu very good. Tapi untuk sebulan masih banyak ketinggalan untuk Dogecoin dan ESRP. Tu kita tengok ada Polkadot pun melakukan peningkatan 16, which is masih lagi dalam kawasan good position untuk buy antara $11 ke $20. Polkadot ni dia masih under rate lagi. Sebab apa? Kita tengok Polkadot ni paling tinggi tu 20 hampir 27 dan tak silap. Sebab tu pun ada buy di kawasan 24, so which is lower lah, which is untuk long term very good untuk buy. Dan kita tengok untuk dia punya Matic almost 1.2%, 1.2 sen, di $1.20 almost, which is good untuk peningkatan untuk semalam 5.03%, untuk weekly 10.72%, which is untuk monthly. Untuk monthly masih lagi ketinggalan banyak 36.05, which is expected lah. Matic ni halus slow sikit, tapi expected untuk kalau sekiranya BTC lepas kita punya kawasan tu, kawasan resistance, kita tengok lah more harga akan naik untuk BTC dan juga altcoin. Guys, let's go, kita pergi ke chart kita, tengok apa yang dah berlaku untuk semalam, and then kita expect apa yang berlaku untuk hari ni. So besok kita pergi ke total market cap dulu, apa yang dah berlaku. So tengok total market cap melakukan sedikit rebound. Tengok pagi ni, ini adalah pukul 6.30 pagi. So dengan candle very strong untuk rejection sikit. Kita tengok apa yang dah berlaku nanti. So kita sikit expected berlaku. Sebab apa? Kita ada kawasan ni. Alright, kita tengok dalam ni kita ada kawasan sedikit support resistance. Now kita expected untuk price itu, right, kawasan ni besar pula tu punya tu. Alright, ini dia expected memang akan ada resistance lah di kawasan ini. And then kita tengok probably untuk dia sedikit cooling down pun, dan baru dah melakukan balik kenaikan untuk atas ni. Tengoklah sekiranya market cap melakukan jatuhan, kita tengok ke cara sekurangnya market BTC ataupun altcoin ni akan melakukan jatuhan. Which is very good sama. Biar untuk cooling down sedikit. Sebab apa? Kita tengok untuk di top RSI pun di 4 hours perlukan laku cool down, sedikit lagi melakukan jatuhan, ada untuk oversold. So expected tu untuk price itu jatuh ke dalam ni. Which kalau tu tarik, kita akan tengok dia punya minor support. So mesti ambil ni sebelum tu lihat untuk yang ini dulu. So expected untuk price jatuh hampir ke dalam kawasan ni sebelum meneruskan perjalanan ke atas, which is expected lah untuk price tu jatuh ke kawasan ni dulu. Kita tengok sekiranya gagal break support tu, mungkin kita tengok lebih jatuh bawah lah. Tapi tu tak expected jatuh. Sebab apa? Minggu ni minggu agak yang bullish. So news pun banyak. News pun banyak yang cantik sebenarnya untuk crypto. So which is expected tu adalah untuk
total market secara keseluruhannya akan hanya drop lah, hanya drop sedikit saja untuk at least sampai ke kawasan ini. Alright, and then tengok store RSI pun akan cooling down, kemudian berlakulah another push up ke atas untuk at least kita punya break kawasan ini dan melakukan teruskanlah ke atas, which is very good sebenarnya. Apa yang perlu tengok lah sikit, macam tu kena nak tahu market kadang-kadang good potential untuk melakukan buruan. Kita tengoklah total market cap. And then sebelum ni kita pergi ke daily sikit. Tadi tu chart 1 hour, so kita akan pergi ke 4 hours untuk dapat lebih detail. Okay, ni 4 hours, right, the expected. Okay, yang ni Baby Zul akan tarik new Fibonacci. Kita akan ambil sini. Tadi 1 hour, ini sudah expected bawah sikit lah, right, expected untuk bawah sikit kemudian kejatuhan. Right, kita tengok. Okay, melakukan. Okay, ni baru agak logik sikit untuk kejatuhan sampai ke sini. Dan kita tengok store RSI lah. Store RSI pun dah untuk tadi 1 hour mungkin ada sikit perubahan ni. Ini 4 hours. So 4 hours kita bagi di overbought. So expected tu mungkin akan berlaku sedikit jatuhan ataupun sedikit kata consolidation lah di kawasan ni. Dan untuk RSI tu melakukan cool down, melakukan ke bawah. Sebab apa? Kita tengok sini tu ada resistance yang kuat kat sini. So kita perlu break resistance ni. So bila kita break ini, kita akan free fly ke atas, which is now perlukan sedikit momentum dan volume untuk melakukan peningkatan untuk market cap secara keseluruhannya. Jadi kita tengok kita punya double bottom ini. Right, jumpa double bottom ini. Kita tengok price target dia adalah almost di kawasan right, untuk price target untuk total market cap, right, hampir ke 1.6 lah. So very good. Saya ketuahannya kita masih ada lagi perjalanan untuk ke atas. Now sedikit melakukan cooling down. Okay, tak apa, tak masalah, kita akan monitor lah. Which is untuk expected untuk hari ni mungkin berlaku sedikit sideways sebelum untuk RSI cooling down lah. Dan kita tengok juga untuk dominan. Kita pergi ke dominan, apa yang berlaku untuk dominan. Right, dominan sekarang. Okay, sekarang ni kita nampak dominan dengan BTC melakukan pergerakan yang tak seiring. Which kita tengok dominan melakukan kenaikan, expected untuk BTC akan melakukan jatuhan. Yes, kita tengok ada sedikit kejatuhan. So, which is kita tengok sekarang ni sebab apa? Sebab kita tengok total market cap melakukan kejatuhan. Which is kita tengok bila total cap market kejatuhan, which is selalunya altcoin lah, altcoin yang akan suffer sedikit. Dan BTC akan maintain pergerakan dia. Which is kita tengok untuk chart lah nanti apa yang berlaku. Untuk dominan still lagi untuk dalam kita dalam kawasan price ini. Alright, flag ni, right, possible untuk dia break ke atas adalah tinggi. Sebab apa? Adalah bullish pattern. So expected untuk price ni sampai ke at least 50, which is expected kita sampai 50 kita akan break satu trend line yang besar ni, right, trend line besar ni, which is dekat bila kita break trend line ni, so expected untuk berlaku buran lah di BTC, which is kita akan expected untuk BTC melakukan kenaikan dengan drastik lah. Kita tengok ada sini untuk weekly punya very good trend line ni sebenarnya. Dan expect yang ini yang putih ni, so expected untuk price itu break yang ini. Right, kalau kita break ni kita expected untuk buy atas lah, very good secara sekiranya ini berlaku, kita akan tengok lah dominan meningkat. Kita expected juga untuk BTC meningkat. Kemudian kita tengok lah altcoin akan melakukan sedikit kenaikan yang kurang lah. Hanya certain coin je akan naik dengan cepat. Itu dominan. Kita tengok mungkin ada ini melakukan peningkatan sikit. So which is sekarang dominan dengan BTC melakukan pergerakan yang tak seiring, which kita tengok dominan naik dan BTC akan turun, which kita expected untuk hari ni BTC melakukan penurunan sikit. Macam juga semalam pulih, kita tengok hari ni akan ada sedikit retest. So let's go, kita pergi ke 4 hours untuk dominan, untuk BTC. So which kita pergi dulu ke daily untuk tengok apa lah daily untuk ni, apa yang dah berlaku. So untuk candle semalam, untuk candle hari ni very good sebenarnya. So kita expected untuk candle hijau ni close dalam masa 1 jam setengah lagi. Tu expected untuk macam tu ada buat satu draw yang kuning ni, trendline ni. Right, kenapa tu buat trendline ni mewakili ni lah, tu akan buat balik. Alright, so kita ada sedikit resistance lah di kawasan ini maknanya. Kawasan ini tu very strong resistance sekarang ni. Alright, expected kalau macam cakap sebelum ni kita berada di kawasan ni, tengok price bermain di atas ni saja.
Kemudian kita break up bawah, price bermain bawah ni. Now ada opportunity untuk price tu, which is kalau break ni very good untuk daily dah pun break. And then kita untuk hari ni price pun dah sampai at least sampai 36.5, very good. So we hope untuk dalam 1 jam ni price dapat defense sikit, and list break di atas ni, and then expected untuk another candle untuk hari ni. Mungkin akan tengok another bullish candle lah, very good seluruhannya. Secara seluruhannya, which is untuk daily very good. Maybe kita tengok akan sedikit ada sideway. Dan kita tengok untuk stock RSI untuk di daily pun masih lagi melakukan, lagi menunjukkan potensi untuk naik ke atas. So expected untuk hari ni very good untuk daily, untuk belikan another candle yang akan push up ke atas lah. So very good untuk at least kita test balik kawasan 42, which is untuk minggu ni. So expected minggu ni sampai hari Ahad nanti kita akan tengoklah price tu pembeli akan sampai di kawasan 42. Dan kita akan tengok untuk 4 hours lebih detail apa yang akan berlaku. Untuk 4 hours macam Ju cakap sebelum ni, tu nak tengok kita punya RSI sedikit melakukan yang macam ini sebelum ini, sebab terlalu overbought. So untuk buat breakout kita perlu buat macam ni, which is price pun dah buat. Nah, berlaku ke atas, kita tengok ada potential untuk price tu jatuh bawah, cooling down. So which is kita tengok apa yang akan berlaku untuk 4 hours. So expected untuk 4 hours akan berlaku cooling down juga, which is macam cakap ni. Kita akan buat kita punya ini. So expected untuk price tu at least jatuh di kawasan ini, bawah balik. Kawasan ini untuk stock RSI cooling down. Kemudian kita akan tengoklah pembeli price itu akan melakukan bounce balik selepas melakukan cooling down. So expect untuk dalam pagi ni mungkin akan berlaku sedikit cooling down, and then untuk malam nanti mungkin akan tengok melakukan kenaikan lagi untuk terus ke atas. At least tu ada juga monitor untuk channel ni. Untuk expected untuk price itu respect lah pergerakan price itu untuk sampai ke sini, which kita tengok break ni boleh bagus untuk ke atas. Expected dia akan break lah, which is kita akan lepas kita berjaya lepas ni kawasan ini. Tu expected lah. And then kita punya price target untuk bullish pattern ini, falling wedge masih lagi belum sampai, maknanya masih jauh lagi. Tu expected dalam ni untuk sampai ke 40k. So which tengoklah minggu ni pembeli akan sampai lah. And then kita tengok pun news pun agak menyebelahi crypto, which is very good, tak ada banyak fight sangat. So, semua good news, which is kita tengoklah very good untuk potential untuk kenaikan ke atas. So ini yang kita akan delete dulu sedikit. Yang ini pun kita delete. So which is kita akan monitor lah. So expected lagi. Okay, price itu masih boleh jatuh lagi. Sebab apa? Dia ada dapat satu channel ni. Right, kawasan channel ni. So expected untuk price itu bermain kawasan channel ni. Right, mungkin dia lakukan atas dan melakukan kelatuan, kalau jatuhan maybe sampai ke kawasan ni. So kawasan ni potential untuk kita buat dollar cost average, kena buy dan expected untuk price tu naik ke atas lah. Tapi ingat, sebab ini adalah rising channel, so ini adalah pattern bearish. So masih lagi bearish memberi tangan untuk bullish. So expected kena price tu berbound ke atas ni, kali sampai balik ke kawasan 42. Right, pergerakannya macam ni sekiranya berlaku. Dia expected lah sekiranya nak break kawasan ni, kita kena another very bullish sekiranya BTC break kita punya pattern bearish ini. Pattern bearish ini sekiranya price berjaya break ini, which is very good. Sebab apa? Itu petanda bahawa market dalam keadaan strong bullish lah. Sebab apa? Dia break pattern bearish, very good untuk market. Which is sekarang ni kita tengok aja, macam mana cakap. Ada yang tanya Zul, boleh masuk ke macam sekarang? Sebab harga tengah pump, so bukanlah sesuai untuk FOMO masuk. Kita hanya tunggu saja. Macam cakap, untuk buy itu adalah di kawasan bawah-bawah ni, antara kawasan bot ore ni. Sekiranya dah lepas bot ore, dah bukan kawasan buy dah. Tapi sekiranya ada untuk long term, tak ada masalah, buy saja dan tinggal saja. Tapi itu expected price masih lebih under 42 dan 30. Kita tunggu saja. So expected biar price naik dulu, dan pelaku at least nak tengok result di 42. Sekiranya result 42 ni break, baru kita akan ada potensi buy lagi. Sekiranya price tu masih bermain ni, kita hanya monitor je. Kita akan enjoy profit aja. Yang bawah ni kita akan monitor saja price. Sebab apa? Kita perlu confirmation yang lebih besar di 42. Walaupun price dah pun break yang trend line ni, price hanyalah berada di kawasan bullish territory. Mungkin masih belum lagi untuk recovery, tapi berada di kawasan bullish territory, peluang untuk regain momentum untuk break 42, kemudian melakukan bull recovery. So secara keseluruhan, secara besarnya market untuk BTC itulah kita akan tengok. So lepas kita pergi ke coin lain juga, kita tengok Ethereum hampir ke 2, which is macam expected malam.
kita price target lah di kawasan ni. Macam cakap ada dua pattern, iaitu pattern falling wedge, pattern bullish, which is price target dia adalah ini. Dan price target dia betul-betul di kawasan trendline ni, which is trendline ni lah mewakili another big pattern, iaitu pattern descending browning wedge, yang pada price target ni adalah di kawasan atas. So which is expected lah untuk sekiranya melakukan sikit rebound, BTC melakukan ke atas, Ethereum pun akan effect melakukan breakout dan kita akan sampai balik almost ke RM3,000. So very good sekarang ni, kita sampai ke RM3,000. So punya untuk Ethereum punya portfolio akan kembali profit lah. Sebab apa, last Dubai tu lah di kawasan 2.8k, right, di kawasan 2.8k di kawasan ni, expected tu nanti di kawasan ni. Dan lepas tu tak buy lah, which apa, sebab dana untuk Ethereum dah habis. Now hanya tinggal dana untuk BTC aja, which is tak gunalah untuk buy altcoin. Sebab dana itu hanyalah untuk BTC. So which is kita monitor je. Macam cakap, sama juga untuk Ethereum, sama juga, jangan FOMO. Price dah pun melakukan kenaikan. Sekiranya anda nak beli, sekiranya price tu jatuh balik ke kawasan ni, dalam kawasan Boore ni, antara 1.8 ke antara almost ke dalam ni, kat sini kalian ikutkan dalam 1.8 ke 1k, to be very good position untuk anda buy untuk long term lah. Sekiranya anda nak buy, sekiranya BTC jatuh lagi, anda boleh buy sini. Tapi sekiranya BTC melakukan kenaikan terus, which is apa yang perlu tengok, yang kita perlu tunggu je lah, tunggu untuk momentum untuk buat cooling down, retest, baru kita buy. So untuk siapa yang masih baru dalam group kita, tak ada masalah, anda boleh masuk je sekarang, tapi jangan all in. Sekiranya macam cakap, sekiranya ada RM1,000, anda bahagikan pada 50% RM500 untuk beli BTC, dan RM500 anda boleh bagi altcoin. So mungkin dalam RM500 tu anda boleh beli RM100 untuk Ethereum, which is sekiranya ada berlaku kejatuhan lagi, anda akan top up lagi untuk beli lagi, which is macam cakap lah. Untuk beginner tak masalah, anda boleh untuk beginner anda perlu start di satu point. Price itu tak ambil sure. Price sekarang anda perlu hanya miliki aset dulu, dan kemudian ada dana lain, barulah kita akan buat mencari buy yang lower lah untuk anda. Which is untuk yang beginner, anda boleh masuk lah sekarang, tak masalah pun. Tapi untuk siapa yang dah beli belakang ni, siapa yang dah ada, which anda perlu tunggulah position buy. Macam Zul dah ada, which itu tak FOMO, Zul hanya tunggu position. Sekiranya price jatuh kawasan ni adalah potential untuk good buy. So let's go, kita pergi BNB juga. BNB pun dah melakukan peningkatan drastik. Alright, untuk untuk BNB masih lagi dalam kawasan pattern, very good. Alright, macam cakap, kita ada dua pattern besar, dua pattern bullish, which is satu pattern yang minor, ascending triangle, which is price targetnya adalah ini. Salah ambil. Alright, kita akan ambil ini. Alright, price target untuk BNB. Alright, itu sampai sini. Dan sekiranya break another pattern yang besar ni, sama juga macam di Ethereum tadi, so sama juga, kita akan nampak price tu sampai ke 400. So which is expected tu untuk 400 lah. Sekiranya BTC try untuk sampai ke 42, kita akan nampak lah BNB ni pun akan sampai dalam 400. So very good lah untuk regain secara keseluruhannya. Tu tak banyak untuk di-sharekan, tapi itu saja. Jika siapa nak buy, which is walaupun siapa first buyer untuk BNB di kawasan ni pun very good potential untuk buy, maknanya 300. Sebab apa, kita nampak BNB price tertinggi adalah hampir $700. Tu harga 300, very discount. Tu untuk long term anda buy pun very good tanya. Untuk first time tak masalah, anda masuk market ini turun beli pun tak masalah. Sebab apa, harga yang anda beli sekarang ni adalah very very discount. Sebab apa, kalau macam Zul pun anda beli di 500, 400, anda beli 300, anda lebih untung lah daripada Zul. Sebab apa, Zul position tu dia ada di kawasan 500 dan 400. So anda buy sekarang 300, anda lebih position anda lebih better daripada Zul. So kan, let's go pergi ke Cardano. Cardano adakah sampai 14? Dah sampai pun 14. Kalau zoom in sikit, right, price tadi dah sampai pun 14 kat sini. Right, cuma berlaku sikit retest. So kita tengoklah macam mana pergerakan untuk Cardano. So Cardano masih lagi dalam muasan channel dekat, tapi kita akan channel ni kita buang dulu. Kita akan monitor satu pattern, iaitu pattern yang sedikit weak. Pattern ni adalah pattern bullish, tapi pattern yang sedikit weak lah bagi Zul. Kita ambil yang ini. Alright, so ni pattern ni sama juga macam sebelum-sebelum ni, ialah pattern ascending triangle. Alright, pattern tu pattern bullish, tu expected untuk price tu break ke atas. So expected tu untuk price ni break ke atas sampai ke kawasan
Alright, masuk balik ke dalam kawasan APEC kita. Kawasan APEC. Apa tu kawasan APEC? APEC lah kawasan bucu tajam Sigma Triangle. Which is kena masuk balik ni very good. Sebab apa? Macam kita tahu, macam cakap, inilah pattern bullish. So now kita buat dah breakout and then dah price pun sampai target dia. Now expected bila masuk balik kawasan ni, which is expected the very bullish lah. Tu expected price tu dapat kena atas dan kena break pattern ni. Ada sampai kawasan resistance juga, mungkin ada sedikit rintangan. Tu expected untuk price tu break, sekiranya break pattern yang lebih besar ni, kita expected untuk harga dia almost sampai balik ke all time high lah, ataupun lebih. Which kita tengok almost balik lebih pada all time high. So very good lah. Macam cakap, ini akan berlaku sekiranya BTC melakukan peningkatan lah. Betul cakap, berkali-kali cakap untuk dalam crypto kita perlu fokus untuk BTC lah. Whatever price BTC yang kena support BTC. Sebab apa? Macam kita tengok malam BTC naik, altcoin pun naik. Sekiranya BTC jatuh untuk 3 bulan lepas, kita tengok altcoin lain pun akan suffer lah, jatuh. Tu tengok SRP juga, apa yang berlaku di SRP. SRP dah pun melakukan breakout macam cakap dia di 0.7, very good. So now kita expected untuk SRP melakukan kenaikan. Kita tengok SP melakukan kenaikan above balik 88%. tu very good. Macam cakap, kita perlu SRP perlu berada di kawasan ni balik. Sebab apa? Kita ada resistance yang kuat di sini. Alright, kita ada support sebelum ni, and then support tu dah pun break dan berlaku bawah, bottom, very bottom je, tanpa buy untuk 0.5 ni, very good sebenarnya. So basically kita sepatutnya sampai balik ke 0.8, barulah kita ada momentum yang lebih kuat lah untuk sampai ke atas. At least kita sampai balik kita punya kawasan resistance di kawasan ni lah. So which is ini all time high ni lah 0.3.3 tu. Tak expected kenapa line ni jatuh. Ini untuk SRP kita ni adalah 3.3. Yup, inilah all time high itu SRP. So which is we expected untuknya dia price itu bermain kawasan support, expected untuk 0.80 sen. Itu lebih potential untuk bagus lah untuk SRP untuk naik balik at least ke 1.5, which is kawasan kita punya resistance. Dan tu nak tengok juga SRP break resistance ni. Sekiranya break resistance ni, kita pun simbol untuk sampai balik all time high kita di 3.3. So very good untuk which is pun ada SRP banyaknya. 1k almost 1k lebih pada 1k coin untuk SP tu, beli di 1 point tu lah, which is tu buy di kawasan ni dulu. Yang ini buy ni which is berlaku kenaikan, very good. Dan bila BTC jatuh dengan berlaku kenaikan, which is masih hold lagi tu, masih ada untuk SRP masih ada hope untuk sampai ke at least untuk target lah sampai di all time high dia, iaitu di kawasan $3.3. Tu kita melakukan itu, which is akan untung 3 kali ganda lah untuk apa yang tu investkan. So which is kena tengok Dogecoin juga, apa yang berlaku di Dogecoin. Alright, Dogecoin hampir di kawasan 3 macam cakap. Baju sama juga trendline pattern, which is cakap antara 0.3 lah dia punya kawasan bawah atas support. Sama juga di SRP. Price perlu balik kembali ke atas support, kemudian barulah ada potential untuk melakukan kenaikan at least sampai ke 0.50 sen. Macam cakap ni, kenaikan 0.30 sen mungkin membeli sedikit momentum untuk Dogecoin kembali ke 50 sen, very good. Dan kita ada resistance gini dan break kita all time kita lah hampir di 0.8 sen, 0.75 sen, very good. Sekiranya dapat break atas ni, kita akan tengok lah break atas ni dia punya target lah 1.2 di $1, which is expected lah. Untuk sekiranya berlaku buran lagi, kita akan BT buran lagi, kita tengok lah Dogecoin pun akan melakukan $1, which is expected lah. Expected untuk first target untuk Dogecoin adalah $1. So tengok juga untuk Matic, apa yang berlaku di Matic. Untuk di Matic pun sama juga, kita ada satu trendline yang besar ni, itu expected untuk di break. So which is kalau tengok ni almost break nama kita nampak. Okay, kita tengok balik, zoom in. Itu expected untuk Matic ke break. Okay, masih belum lagi melakukan betul-betul breakout. Sebab apa? Kita masih ada triangle ni. So dia expected bila dia break triangle ni, automatic dia akan break trendline ni. So bila break trendline ni, expected untuk price dia adalah untuk first minor target, kita akan ambil yang ascending triangle ni, which is expected untuk sampai sini je 1.5. So very good. Tapi untuk yang lebih besar tu, expected price itu akan tampar yang ni lah, which is akan ambil yang ini, triangle yang lebih besar ni. Right, so expected untuk price itu at least sampai more than $3 lah untuk Matic. Sebab tu try dapatkan Matic, which is selagi price itu berhampiran kawasan support ni, very good potential untuk long term. Mesti cakap kalau betul-betul berada di kawasan bot ni, very good potential. Macam Dubai dulu ada di kawasan 80 sen ni,
So which is tak expected untuk dapat 80%. Kita ada trend line ni, so expected ini adalah very good position lah untuk buy siapa nak long term. Macam tu kalau dia ada modal lagi, dia akan buy dia untuk long term, kemudian dia akan tunggulah position sell sedikit untuk ambil profit di kawasan $3, which is expected lah untuk all time baru, all $3 untuk Matic. So guys, rasa itu aja untuk pagi ini result. So which kita tengoklah pergerakan market agak sedikit, mungkin hari ni kita akan nampak sedikit rejection. Sebab apa, tengok market cap pun berada di kawasan resistance, support, resistance. So sekiranya break ni very good untuk secara keseluruhan. BTC pun sama, BTC pun ada berada di kawasan resistance. Aku tengoklah monitor apakah berlaku di price, which is tak expected mana berlaku, tapi kita berada resistance, hanya perlu momentum yang kuat lah. So which is probably untuk hari ni akan berlaku sedikit sideways ataupun slow momentum. Sebab apa, semalam kita dah melakukan pergerakan yang drastik. So hari ni probably kita akan melakukan sedikit cool down lah, mungkin ada sedikit retestment sebelum melakukan another buran. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video-video dan analisis daripada Zul. Dan please follow juga Zul punya Facebook, link description ada di bawah. Anda pergi di setiap video tu ada di bawah, ada di link ni Facebook. Anda hanya klik itu je, follow tu punya Facebook. Sebab apa, kena anda kena follow tu punya Facebook juga. Sebab apa, di Facebook tu ada update terkini lah. Sekiranya macam contoh semalam tu ada diamond pattern ni bertukar menjadi symmetric triangle dan price tu break kat atas lah. So which is emergency update tu akan update di Facebook. So guys, let's go. Itu aja untuk pagi ini. Jumpa lagi malam nanti untuk review terkini. Hopefully akan berlaku terus buran. Jumpa lagi malam ni. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.